Baik, makmum wajib mengikut imam pada semua perbuatan solat. Saya sebut tadi kan. Imam itu dijadikan ikutan para makmum. Jangan kamu menyalahinya. Itu hadis Nabi. Selagi dia buat benda betul, ikutlah. Yang tidak membatalkan. Kalau kita tak ikut, maka batal sembahyang kita. Kita ikut imam solat subuh Jumaat. Esok subuh Jumaat kan. Kalau imam baca surah sajadah, dia ada sujud sajadah. Ataupun sujud tilawah. Jadi bila imam sujud tilawah, hukum ni sunat. Oleh kerana kita sebagai makmum wajib ikut, walaupun sunat kena ikut. Kalau kita kata sunat je, aku tak nak ikut lah, aku tunggu kat atas, batal sunat. Kita batal sebab kita tidak mengingkari, kita mengingkari perbuatan imam. Baik, yang pertama tengok, makmum wajib ikut imam. Wajib bagi makmum mengikut imam dalam segala gerak solat tanpa mendahuluinya. Jangan potong dia, jangan mendahului dia. Kalau mendahului dia, sekali mendahului dia, maka hilang pahala jamaah. Kalau dua kali mendahului dia, dalam rokok kita potong dia, dalam sujud kita potong dah dua kali, maka batal sembahyang. Itu disebut dalam kitab. Jadi tanpa mendahulunya dan tanpa melakukan gerak solat serentak. Serentak pun tak boleh. Kalau serentak sekali, sembahyang belum batal lagi. Tapi pahala jamaah hilanglah. Sekali buat, hilang. Dua kali baru batal. Jadi serentak dengan gerak solat imamnya. Dia ada tiga benda ni. Dia bagi dua ni, satu lagi ada tiga. Saya ulang tuan-tuan. Jangan mendahului imam, jangan menyamai imam, jangan tertinggal daripada imam. Tertinggal pun tak boleh. Katalah imam dah rukuk dah, kita duduk baca surah lagi kan. Kalau imam tu dah i'tidal, imam sujud, kita belum lagi rukuk-rukuk, maka batal sembahyang kita. Kerana kita tertinggal daripada imam. Ataupun kita sembahyang solat sunat hajat. Selalunya solat sunat hajat, rakaat yang kedua tu imam sujud dia lama sikit. Kerana di situ kita berdoa kan, rakaat yang kedua tu. Jadi kita pun rukuklah. Jadi bila imam sujud lama, kita tak apalah, kita boleh ikut lama. Tapi kalau imam tu sekejap sujud je, lepas sujud tu dia bangkit, kita jangan sambung sujud tu. Jangan sujud lama lagi, bangkitlah. Sebab mengikut imam tu wajib. Berdoa ketika sujud tu hukum dia sunat. Sebab kita solat berjamaah. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, tak apalah, sujud dah lama pun, sejam ke seorang seorang-seorang tak apa. Ini boleh ikut imam, bangkit-bangkitlah. Kerana kalau kita lambat, imam dah duduk tahiyat akhir, imam dah duduk rukun yang berikutnya, kita masih sujud lagi. Kalau imam tu salam, kita belum lagi bangkit-bangkit, batal sembahyang kita. Ada risiko Jadi jangan ingat tiga perkara tu, jangan mendahului imam, jangan menyamai imam, jangan tertinggal daripada imam. Kerana peraturan begitu, mengikut imam hukum dia wajib. Kebiasaan para sahabat yang solat di belakang Rasulullah SAW tidak membengkokkan belakangnya untuk turun sujud sehingga mereka melihat baginda telah pun sujud. Jadi kita ikut panduan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sujud sembahyang berjamaah, Rasulullah di imam. Bila Rasulullah sujud, sahabat diceritakan sahabat masih lagi sedang berdiri. Belum sujud lagi. Kalau kita lah, imam dah sujud dah, kita pun dah terjun dah bergerak dah. Tapi sahabat tak, masih berdiri. Ini sebut dalam kitab. Jadi bila nak bergerak, bila Rasulullah dah sebut Allahu Akbar ketika sujud tu, sedetik lepas takbir Rasulullah, barulah sahabat turun Allahu Akbar. Kemudian dalam riwayat yang lain pula, bila Rasulullah dah bangkit daripada rakaat yang berikutnya, bangkit sambung rakaat berikutnya, berdiri Allahu Akbar, dah berdiri dah. Sahabat menceritakan kami semua sedang bersujud. Sahabat semua sedang sujud lagi. Rasulullah dah tegak dah. Jadi apa maksudnya? Menunjukkan bahawa pergerakan imam dan makmum takkan sama punya. Rasulullah dah tegak dah. Sahabat masih lagi sedang sujud. Lepas Rasulullah kata Allahu Akbar. Lepas bar tu sedetik lepas tu barulah sahabat bangkit Allahu Akbar. Jadi pergerakan imam dengan makmum tidak akan sama. Kalau sama, kesan dia pada makmum. Makmum sama ada hilang pahala jamaah kalau buat sekali. Kalau dua kali buat, batal. Kesan dia pada makmum.
Imam tak ada apa, sebab imam dia ketua. Jadi kita ni kena hati-hati, kena ada ilmu, jangan kita sama dengan dia. Dulu saya dah sebut dah, cara nak bergerak dia tuan-tuan, bila imam sedang bergerak, makmum diam. Pegang tu. Macam mana tahu imam bergerak? Imam bergerak. Kalau kita duduk depan, nampak lah. Nampak lah imam Allah. Kalau duduk belakang, macam mana? Duduk belakang, kita dengar ucapan imam. Bila imam kata Allahu Akbar, dia sebut Allahu Akbar tu, dia sedang bergerak sebenarnya. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah tu dia sedang bergerak tu. Kita jangan bergerak lagi. Selepas dia kata Sami Allahu liman hamidah. Bila hamidah dia dah berdiri, sepatutnya sedetik lepas hamidah tu, dah tu, barulah kita bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Barulah pergerakan dia cantik. Barulah pergerakan dia seragam. Kalau tidak, ada yang dulu, ada yang kemudian, dia nampak pergerakan sembahyang berjamaah tu tak cantik. Kerana kita bergerak tak ikut timing. Kalau semua pegang pada ada ilmu, nak bergerak tu ikut bar imam, sedetik lepas bar imam, akan cantik pergerakan. Semua sama je. Sembahyang tu begitu. Sebab itu dalam sembahyang tuan-tuan, dia banyak, kalau tengok dari segi pakaian beruniform kan, dia berkawat apa semua mengikut kaedah daripada solat. Sembahyang. Ya, solat. Imam. Ya, betul. Yang tu salah imam. Tuan-tuan, imam tu kadang-kadang ada salah juga kalau dia tak ada ilmu. Bila dia bergerak, dia kena dalam sembahyang ada dua jenis ucapan, iaitu ucapan bergerak dan ucapan ketika diam. Bila dia bergerak, ikut panjang mana dia bergerak. Kalau pergerakan dia pendeklah sebutan dia. Umpamanya daripada daripada nak duduk antara dua sujud, daripada sujud pertama nak duduk antara dua sujud, pendek kan? Pendeklah Allahu Akbar. Dah. Jangan Allah macam jauh sangat, padahal dia duduk antara dua sujud. Makmum terkeliru. Makmum imam ni berdiri kan lama sangat. Kita berdiri, silap. Jadi sebutan imam tu. Ataupun pada rakaat pertama nak naik rakaat kedua, terus naik kan. Lepas rakaat pertama berdiri terus. Bila dia berdiri tu panjang kan pergerakan. Panjanglah sikit. Allahu Akbar. Sebab dia punya jarak daripada sujud berdiri tu panjang. Jangan pendek. Jangan Allahu Akbar. Imam ni berdiri ke duduk? Rupanya dah berdiri. Padahal sebutan dia pendek. Jadi sebutan dia mesti mengikut jarak mana pergerakan dia. Kalau panjang, panjangkan sikit. Jadi kena tarik nafas sikit lah. Yang panjangnya daripada sujud berdiri ataupun berdiri ke sujud, itu panjang. Yang lain tu pendek-pendek je. Dan mesti sama pergerakan dia. Contoh, dulu saya tunjuk, ulang balik. Bila tuan-tuan nak takbir imam, ini cerita pasal imam. Imam pun ada buat silap juga, bukan makmum je. Bila nak takbir, mesti serentak dengan perbuatan dia. Jangan ada kemudian ada yang laju, ada kemudian tertinggal. Jangan. Jadi bila kita nak angkat takbir tu, dia dipanggil ucapan bergerak. Jadi kita bergerak tangan. Allahu Akbar. Bila tangan sampai dekat perut ni, mana bar habis. Itu yang betul. Jangan begini, jangan angkat dulu suara kemudian. Dia macam ni. Allahu Akbar. Ada tengok imam macam ni. Dia angkat dulu. Allahu Akbar, baru keluar suara kan. Yang ni kurang tepat. Yang ni boleh mengelirukan muslimat ataupun makmum yang belakang. Sebab dia tak sama. Ataupun dia bergerak tadi, suara dulu. Ada yang suara dulu. Allahu Akbar, baru dia angkat. Ini tak tepat. Ini dia cakap tak sempat bikin tak sempat cakap. Mesti sama. Yang Nabi ajar tu sama. Sebab dia mempengaruhi pergerakan yang makmum-makmum yang di belakang. Terutamanya muslimat. Sebab muslimat, dia nak bergerak, dia mesti dengar sebutan imam. Bila imam kata Allahu Akbar, lepas bar tu, dalam pandangan muslimat, imam dah diam lah. Allahu Akbar, dah diam lah. Bila dah diam, barulah muslimat tu bergerak. Padahal imam tu Allahu Akbar, suara dia dulu. Kesalahan imam sebut suara Allahu Akbar, baru dia angkat. Masa dia angkat tu sama dengan muslimat. Muslimat pun angkat tangan, dia pun angkat tangan sebab dia lambat tadi.
imam tadi lambat, dia tak sama dengan sebutan dia. Jadi jangan macam tu jadi imam pun gitu. Samalah juga. Bila kita nak bangkit daripada sujud tadi, kata Hafiz tadi, bila panjang-panjang Allahu Akbar. Lepas bar tu, sedetik lepas tu barulah kita pula bangkit. Allahu Akbar. Jangan pendekkan bacaan tu. Selalu saya tengok waktu nak sujud. Sujud daripada i'tidal, nak sujud kan kepanjang kan. Jadi imam dia tak mula sebut daripada i'tidal. Sepatutnya daripada i'tidal tu Allahu Akbar. Masa berdiri tu sebut. Tapi banyak yang buat masa dia bongkok tu baru dia keluar suara. Masa dia bongkok. Dia kurang tepat lah. Dia dah bongkok barulah Allahu Akbar. Ataupun yang paling malang, dia dah sujud dah dia bergerak. Dia dah sujud dah, dahi dah sampai tu, baru keluar suara dia Allahu Akbar. Padahal dia dah sujud dah, suara dia baru keluar. Jangan jadi itu boleh merosakkan sembahyang. Walaupun dia tidak batal tapi boleh mengurangkan pahala Baik, yang kedua, jangan mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Tuan-tuan garis tu ada kitab. Baca. Nombor 2 tu. Dua rukun fi'li, gariskan tu. Jangan mendahului imam dua rukun fi'li dan jangan ketinggalan. Jangan tertinggal daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran. Disebut dua tuan-tuan Kenapa dua? Dua ni membatalkan sembahyang. Satu belum batal lagi. Kita potong imam masa rokok potong dia sekali kan. Belum batal lagi. Tapi berbaloi lah, pahala hilang lah. Mendahului imam sekali, pahala jemaah hilang. Tak dapat 27, dapat satu. Sekali sembahyang sah. Tapi kalau buat lagi sekali, dalam sujud pula buat lagi, kita laju juga ataupun sama dengan imam, dah 2 kali habis, batal. Itu dia kata sini, jangan mendahului imam dua rukun fi'li dan jangan ketinggalan daripada imam dua rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran. Saja-saja je tak nak kita mendahului imam ataupun tertinggal daripada imam. Tak boleh Sebab tu kita kena ada ilmu. Baik, yang ketiga, jangan menyalahi imam daripada perkara sunat yang dikira mencacatkan solat apabila menyalahinya. Perkara-perkara sunat tersebut ialah dalam sembahyang ni tuan-tuan, dia ada 4 perkara, 4 atau 5 perkara yang sunat yang mana situasi dia berbeza. Saya ambil dia punya tu Yang pertama dipanggil sujud tilawah. Sujud tilawah hukum dia apa? Sunat. Sujud tilawah ni bila? Ketika subuh Jumaat tu, sujud sejadah. Sujud tilawah juga dipanggil sujud sejadah. Bila imam buat, makmum wajib ikut. Bila imam tak buat, jangan makmum buat pula. Makmum buat, imam tak buat, batal juga. Jangan bercanggah lah. Imam tak buat, kita tak buat. Imam buat, kita buat. Begitu. Ikut apa imam buat. Kalau kita berlawan, batal. Itu senang. Sujud tilawah tu, dia kata wajib mengikut imam ataupun muwafaqah mengerjakannya atau meninggalkannya. Menyalahinya, lawan dengan dia, atau meninggalkannya, membatalkan solat. Boleh? Itu yang pertama. Muka surat 18. Mana sujud tilawah ni tegas Kalau imam buat, kita buat. Imam tinggal, kita tinggal. Jangan sebalik. Yang kedua, yang perkara sunat, sujud sawi. Tadi saya sebut sujud sawi kan. Bila imam buat, makmum wajib ikut. Jangan kita lawannya. Kenapa imam buat? Imam bila dia sujud sawi, adalah perkara-perkara yang dia fikir dia terlupa ke, ada benda yang dia tersilap ke, sebab tu dia sujud sawi. Sujud sahwi, makna sahwi tu tuan-tuan adalah lupa. Sahwi tu maknanya lupa. Sujud lupa nama ni. Jadi bila imam terlupa, ada perkara-perkara imam saja yang tahu. Jadi kita macam mana? Ikut je lah. Sebab kita dah ikut imam. Imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Walaupun kita tak tahu apa salah dia. Lepas sembahyang, tanyalah dia. Apa siapa imam sujud sahwi? Imam tu akan cakap. Sujud sahwi ni kalau imam buat, kita ikut. Kalau imam tak buat, kita boleh buat. Dia macam boleh buat. Imam tak buat, kita boleh buat. Tapi ada syarat dia. Syarat dia pastikan hubungan kita dengan imam. Imam dah salam terlebih dahulu, baru kita boleh sujud sahwi seorang-seorang. Bila imam salam, kita jangan salam lagi. Kita nak buat, katakan, mesti putuskan hubungan kita dengan imam dulu. Jadi nak putus tu mesti imam salam dululah.
Ataupun kita niat mufaraqah, aku tak ikut imam, boleh sujud seorang-seorang. Sujud sahwi ni hukum dia sunat, tapi amat dia tuntut. Sujud sahwi ni bila kita terlupa, bila kita tertinggal sunat ab'ad. Sunat ab'ad di antaranya kita tertinggal qunut. Qunut tu sunat ab'ad. Maknanya kalau dah ingat masa hujung tu, buat sujud sahwi. Kalau teringat lah, kalau terlupa terus tak apalah. Ataupun tahiyat awal, kita terlupa buat tahiyat awal, dah hujung tahiyat teringat, boleh sujud sahwi. Kalau teringat dalam semayang lah. Kalau dah terlepas, tak payahlah. Kerana dia disunatkan. Kalau tak buat pun tak apa, sebab dia sunat. Jadi sebaik-baiknya buatlah. Jadi sujud sahwi tadi boleh. Kalau imam buat, kita wajib ikut. Kalau imam tak buat, kita boleh buat dengan syarat dah putus hubungan kita dengan imam bila imam salam, ataupun kita niat mufaraqah, boleh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tasyahud awal. Tasyahud awal ni ataupun tahiyat awal, bila imam tak buat, kita jangan buat. Sebab sunat tahiyat awal ni sunat. Imam tak buat, kita ikut je. Imam naik, imam lupa ke ataupun sengaja ke, tak apa, dia naik je, kita ikut. Jangan kita tegur dia. Kenapa tak boleh tegur? Dulu saya dah sebut dah. Kalau kita tegur imam dia terkejut. Apa salah aku? Subhanallah, kita tegur dari belakang. Dia terkejut. Baru dia teringat sebab dia pun lupa. Aku lupa sujud ni tahiyat awal. Jadi bila dia teringat, dia dah berdiri dah tadi. Kita tegur dia, tiba-tiba imam teringat, dia duduk. Bila duduk, batal sembahyang. Imam tu batal. Bila imam batal, dengan makmum sekali semua batal. Kenapa batal? Ulama duk bahas ni. Kenapa? Imam bila dia dah berdiri, dia dah masuk rukun berdiri. Dan rukun berdiri, hukum dia wajib. Dan sembahyang dia ada rukun, rukun berdiri tu. Bila dah berdiri, dah masuk kawasan rukun, jangan turun balik. Turun kerana nak mengambil yang sunat tu. Tahiyat awal tu sunat. Jadi dia oleh kerana dia turun balik ambil sunat, itu yang batal. Sama juga dalam sembahyang hari raya. Dulu saya dah sebut dah. Sembahyang raya, takbir yang pertama dia 2 rakaat. Takbir yang pertama ada 7 kali takbir kan. Takbir tu hukumnya apa? Sunat hay'ah, sunat lah. Bukan sunat ab'ad, sunat hay'ah. Hay'ah ni kalau buat dapat pahala, kalau tak buat pun tak apa. Takbir 7 kali tu. Rakaat kedua pula, takbir dia 5. Selalunya imam lupa pada rakaat yang kedua tu. Bila bangkit rakaat kedua tu, Allahu Akbar, terus imam baca Fatihah. Dia lupa kan, kita buat setahun 2 kali je, lupa. Jadi bila imam dah baca surah Fatihah, makmum jangan tegur. Jangan subhanallah, kerana imam tak takbir. Kerana bila kita tegur, imam kata terkejut, apa salah aku? Aku lupa takbir 5 kali. Tiba-tiba imam takbir, Allahu Akbar, Allah, takbir 5 kali, rakaat kedua tu. Bila imam dah baca Fatihah, kemudian dia patah balik, ambil yang sunat, jadi sunat hay'ah, jadi batal sebenarnya. Sebab tu kita nak tegur ni, kita nak tegur sebagai makmum, tegurlah perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau tak takbir, tak batal. Imam tak takbir langsung katakan, patutnya 7 kali takbir rakaat pertama, dia takbir 2 kali je, tak cukup, tak apa, sembahyang sah. Ataupun rakaat kedua dia takbir 2 kali je, patutnya 5, dia buat 2 je, tak apa, sah. Sebab hukum takbir tu sunat. Kita jangan tegur. Nak tegur benda yang boleh membatalkan sembahyang. Imam baca Fatihah salah, tegur. Imam baca ihdinas siratal mustaqim, kita dengar, ini jelas salah, tegurlah, subhanallah, baca yang betul, ihdinas siratal mustaqim, tegur imam, bagi imam dengar. Kalau dia tak faham, ulang balik, ihdinas siratal mustaqim, dengar harapan dia ikut. Boleh ikut, selamatlah sembahyang kita. Imam menambah rakaat, tegur. Imam mengurang rakaat, tegur, kerana dia boleh membatalkan sembahyang. Kalau imam makmum diam je, semua batal. Bila batal, kena ulang balik. Ulang balik leceh lah. Kita dah balik rumah lah, saya silap tadi, kena ulang balik. Leceh. Sebab itu tegur menegur dan sembahyang tu penting. Baik, ada soalan? Saya berhenti kat sini, muka surat 18. InsyaAllah sambung pada masa akan datang.